Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azrul Syafwan bin Hassan daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi dalam video ini, saya akan bentangkan berkenaan dengan produk laman web pembelajaran berasaskan masalah PBM, iaitu yang diberi nama sebagai SoftMe. Bagi kategori yang saya masuk adalah kategori inovasi, manakala ahli kumpulan yang terlibat adalah saya sendiri, iaitu Wan Azrul Syafwan bin Hassan daripada FATV. Yang kedua adalah Dr. Aryasnida binti Arifin daripada FATV juga. Dan seterusnya yang ketiga adalah Muhammad Fazrul Helmi bin Ahmad daripada FATV. Okey, bagi penerangan produk, laman web SoftMe ini sebenarnya adalah merupakan laman web pembelajaran yang menerapkan kaedah PBM, iaitu pembelajaran berasaskan masalah. Yang kedua, pelajar juga didedahkan dengan situasi masalah dan dikehendaki menyelesaikan masalah tersebut melalui langkah-langkah penyelesaian masalah PBM yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelajar juga secara tidak langsung akan melatih diri untuk menjalankan pembelajaran kendiri dan seterusnya bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Yang keempat adalah penggunaan laman web SoftMe ini juga dilihat sangat relevan untuk digunakan dalam keadaan sekarang kerana pembelajaran seperti ini tidak mengamalkan budaya spoon feeding. Malah kaedah pembelajaran yang dijalankan adalah berpusatkan kepada pelajar. Okey, dari segi pembaharuan dan kreativiti yang dibangunkan, seperti mana yang kita lihat pada dahulu, kaedah pembelajaran adalah menggunakan pendekatan pembelajaran secara konvensional. Manakala daripada konvensional telah berubah menjadi pembelajaran secara online. So dalam laman web ini, kita buat pembaharuan sikit, iaitu dengan menggunakan pembelajaran online dengan menggunakan pendekatan secara PBM. Okey, seterusnya status produk. Produk ini adalah 100% telah siap dibangunkan dan produk ini juga telah diuji kebolehfungsian dan kebolehgunaan terhadap pakar dan pelajar. Kami juga memperolehi maklum balas yang baik dari pakar dan pelajar. So ini adalah antara gambar-gambar antarmuka yang terdapat dalam laman web SoftMe. So apa dia kegunaan ataupun faedah produk laman web SoftMe ni? So yang pertama adalah pelajar didedahkan dengan situasi sebenar dalam pembelajaran. Pelajar dapat menjalankan pembelajaran kendiri. Pelajar dapat melakukan pembelajaran tanpa had masa dan waktu. Pelajar dapat menjalankan pembelajaran mengikut keperluan sendiri. Pelajar dapat melibatkan diri dalam perbincangan di ruangan forum yang telah disediakan. So bagi penerbitan kertas penyelidikan, kami telah menerbitkan dua kertas penyelidikan. Yang pertama adalah SoftMe Website Development Using PBL Approach in Technical and Vocational Education. So yang kedua adalah Student Self-Directed Learning Readiness Toward Using the SoftMe Web in Technical and Vocational Education. Saya juga akan tunjukkan flow ataupun perjalanan laman web. Seterusnya saya akan tunjuk flow ataupun laman web SoftMe. So dalam laman web SoftMe ini terdapat dua pengguna, iaitu pensyarah dan juga pelajar. Yang pertama, saya akan login sebagai pelajar. Okey, selepas login akan keluar paparan You are successful login as student. Okey, ini adalah laman utama pelajar. Dekat bahagian kandungan ini terdapat menu activity progress, mark dan instructor. So dekat activity progress ini akan disenaraikan aktiviti-aktiviti yang dimasukkan oleh pensyarah dan juga langkah-langkah yang terdapat dalam PBM, iaitu fasa 1, fasa 2, fasa 3, 4, 5 dan 6. So dekat sini juga terdapat penggunaan ikon, iaitu tanda tik dan juga pangkah. So kalau pelajar tersebut telah selesai menjawab, so tanda tik akan dipaparkan. So kalau belum selesai, tanda pangkah akan dipaparkan. Okey, seterusnya kita ada report progress quiz. So dekat sini status ada tanda tik, bermakna pelajar tersebut telah selesai menjawab kuis. So seterusnya kita pergi pada bahagian markah. So pelajar tersebut juga boleh melihat markah yang diperolehi berdasarkan kerja yang telah dimuat naik. Okey, markah yang markah juga dipaparkan dalam bentuk carta. So dibahagikan kepada 3 kategori: pembentangan, komitmen dan juga laporan. So dari segi kuis, dipaparkan semua kumpulan dipaparkan dalam bentuk ranking yang paling tinggi.
Okay, so seterusnya pada menu PBL activity terdapat 2 aktiviti. So kita pergi pada aktiviti 1. So pada aktiviti 1, fasa pertama adalah problem situation. So dekat sini pelajar akan diberi situasi masalah. Pelajar perlu memahami masalah yang terdapat dalam situasi ini. So seterusnya pelajar perlu pergi kepada fasa-fasa yang disediakan mengikut langkah step by step. Okay, pada fasa 2, pelajar perlu membuat peta minda. Okay. Dan seterusnya pada fasa 3, pelajar perlu membuat jadual fila. Jadual fila ni memang digunakan dalam penyelesaian PBM. Okay. So seterusnya yang keempat, pelajar perlu membuat penyelidikan dan perlu sediakan report penyelidikan yang telah dijalankan. Okay, seterusnya fasa kelima adalah production, di mana pelajar perlu memaknai kerja-kerja yang dijalankan seperti studio code, flowchart dan screen record output yang dikeluarkan daripada coding yang dihasilkan. Okay. So seterusnya fasa yang terakhir adalah pembentangan. Pelajar perlu merekod video pembentangan dan upload ke dalam laman web. So seterusnya kita pergi kepada forum. Dekat bahagian forum ni, pelajar boleh melibatkan diri dalam banyak topik. So ini adalah senarai-senarai topik yang terdapat dalam forum. Sebagai contoh, topik situasi. So dekat situ pelajar boleh join forum dengan type pendapat, lepas tu send, successful. So forum tersebut akan keluarlah dekat bahagian situ. Okay. So seterusnya dekat bahagian quiz. Sorry, you group already answer. Ini bermaksud kumpulan ini telah menjawab kuis 1 yang diberikan oleh pensyarah. So seterusnya untuk group member, ini adalah senarai member bagi kumpulan StarNet. So boleh delete. So untuk tambah member boleh tekan add member. So dah settle untuk bahagian pensyarah. Seterusnya saya login sebagai pensyarah. So ini adalah halaman utama pensyarah. Dekat halaman utama ini, pensyarah disediakan dengan bacaan berkenaan dengan bilangan kumpulan yang respon dekat bahagian forum. So sebagai contoh, kita boleh tengok, sebagai contoh kumpulan Sparkly, bilangan dia adalah 6. So bermaksud kumpulan tersebut respon dekat forum sebanyak 6 kali. PBL activity, pensyarah boleh tambah aktiviti. So boleh masukkan title, aktiviti dan situasi masalah. Okey, pensyarah juga boleh tengok senarai-senarai aktiviti yang telah dimasukkan. Okey, seterusnya pelajar juga boleh menyemak hasil kerja yang telah dimuatnai oleh pelajar. So hasil yang dimuatnai oleh pelajar dipaparkan dalam setiap kumpulan mengikut fasa. Okey. So kalau pensyarah ingin menyemak, pensyarah hanya perlu mendownload aktiviti tersebut, mendownload aktiviti setiap fasa. Okey, boleh buka. So ini adalah hasil kerja yang dijalankan oleh pelajar. So seterusnya pensyarah boleh bagi markah penilaian. Okey, pensyarah hanya klik pada button group. Okey, dekat bahagian sini yang dah ada markah tu maksudnya pensyarah telah membuat penilaian. So yang mark dengan status review maksudnya pelajar belum membuat penilaian. Okey, tekan button mark. So pensyarah just masukkan markah yang diberikan. So pada jumlah 5% tu dia secara automatik akan dikira daripada 5% lah. Okey. So tekan submit, successful, and then markah akan dipaparkan iaitu 25 markah. So markah ini akan dapat dilihat oleh pelajar pada bahagian pelajar lah. Okay, seterusnya forum sama juga seperti bahagian pelajar, cuma pada bahagian pensyarah ni pensyarah boleh delete topik yang dikendaki. Okay. So untuk quiz, pensyarah boleh tambah quiz dan boleh lihat senarai quiz yang ada. Okay. So pensyarah boleh tengok kumpulan-kumpulan yang telah menjawab kuis dengan markah. So paparan ini dipaparkan mengikut ranking yang paling tinggi. Okey. So ini adalah detail soalan kuis.
yang telah dimasukkan oleh pensyarah. So kalau pensyarah nak delete pun boleh juga. Okey. So ini adalah untuk tambah quiz, boleh pilih berapa soalan, then submit. Lepas tu akan keluar satu form. Pensyarah hanya masukkan soalan dan pilihan jawapan serta jawapan yang betul. So seterusnya untuk kelas ada 2 menu, register student ID dengan senarai student. So pensyarah perlu daftar dulu nombor matrik pelajar. Kalau pensyarah belum daftar, pelajar tersebut tidak akan dapat mendaftar dalam laman WebSoftMe. Okey. So ini adalah paparan nombor matrik pelajar yang telah didaftar oleh pensyarah. So ini adalah list of student yang ini adalah senarai pelajar yang telah berjaya daftar dalam laman WebSoftMe. Okey. So seterusnya kita juga ada menu reminder. Pensyarah boleh tambah reminder lah dan akan dikeluarkan pada paparan dalam kotak news. So ini adalah senarai reminder. Pensyarah juga boleh delete dan seterusnya log out. So jadi itulah fungsi yang terdapat dalam laman WebSoftMe. Sekian, terima kasih.